Sebentar ya. Right, saya akan share screen. Sebentar ya. Okey, saya harap Cik Syafiq dengan Cik Arif boleh nampak slide saya. So, kita punya sesi malam ni saya nak bahagikan kepada dua bahagian. Pertama sedikit introduction tentang surf. Kemudian saya akan tunjukkan demo macam mana nak pakai sistem surf ni. Kemudian saya akan tunjukkan demo juga macam mana flow antara workshop management system dan juga surf app. Alright. So apa itu surf? Surf ni salah satu kita punya impian ingin menjadi satu vehicle super apps. So vehicle super apps ni maksudnya segala servis yang berkaitan dengan kereta dan segala servis-servis yang lain berkaitan dengan otomotif, semuanya akan kita linkkan dalam satu apps lah. So apa yang kita bangunkan sekarang, kita ada dua produk, iaitu workshop management system, iaitu sistem pengurusan bengkel untuk pemilik workshop. Kedua ialah surf app. So surf app ni fungsi dia sekarang ni sekiranya ada breakdown di tepi jalan, so pengguna dia orang boleh menggunakan surf apps untuk dapatkan bantuan melalui My Assist. Kemudian kalau nak tukar bateri pun boleh. So sekarang ni pilihan yang ada hanyalah bateriku. Dan seterusnya untuk workshop-workshop yang dah lengkapkan workshop profile di workshop management system surf, workshop tuan-tuan akan tersenarai dalam surf apps. Okay, so itu dua produk yang kita sediakan sekarang. Okay, sedikit pengenalan kepada yang belum mengetahui pasal surf. So misi surf ialah to serve people by bridging human and technology. Maksudnya kita nak bantu mudahkan lagi dan rancakkan lagi workshop dengan bantuan teknologi. Jadi kita akan hubungkan manusia dan teknologi. So maksudnya pelanggan dan teknologi melalui teknologi. Right. Garis masa surf ini perkembangan surf daripada awal kita bermula, iaitu pada tahun 2017 kita buat service on the go, kemudian kita ada tambah road assistant dan battery replacement pada tahun 2018. Kemudian 2019 kita ada buat mobile partner, dia upgrade kepada on the go, sebab on the go ni lebih pada freelancer mekanik. Kemudian mobile partner ni dengan workshop-workshop lah, sebab dia orang boleh bagi lebih bantuan lebih cepat lah. Kemudian insurans dan road tax juga kita ada tambah pada 2019, iaitu dengan terbaru dengan yang syarikat terbaru ialah Policy Street. Kemudian pada tahun 2020 se-PKP barulah kita perkenalkan drive in ni, apa yang kita sediakan sekarang, workshop management system. Pada tahun 2020 juga kita ada perkenalkan servis-servis yang lain untuk bantu tingkatkan pendapatan rakyat Malaysia lah pada waktu itu. Contohnya misalnya ada online services, ada grocery delivery, e-bazaar. Kemudian tahun 2021 kita hanya nak fokus 100% kepada workshop, iaitu untuk produk service and repair, iaitu workshop management system lah. So buat masa sekarang kita dah ada hampir 600 workshop yang berdaftar dengan kita. So ini perkembangan terbaru kita lah. Sampai 2021 ni untuk service and repair saja. Right. So sedikit pengenalan apa yang kita dah capai selama 4 tahun beroperasi. Pada tahun 2019 sebelum 2020 kita ada menang 3 kategori, 1 di Malaysia dan 2 di Korea Selatan. Yang pertama di bawah super, iaitu kategori pemenang dan pilihan juri. Kemudian top 40 innovative startup dan juga pemenang kreatif, dua-dua di Korea Selatan. Boleh nampak kat sini, kalau boleh tengok tengah-tengah tu, itu CEO Surf, iaitu Encik Arif Imran. So right, seterusnya ini masalah bengkel yang kita dapati daripada apa yang kita dapat lah daripada bila kita tengok sendiri macam mana apa masalah yang diorang ada. So yang pertama, masih lagi ada rekod transaksi secara manual, buku, Excel. So itu kita kira masih lagi tradisional lah. Kemudian temu janji dengan pelanggan ada tapi tidak konsisten. Kemudian maklumat pelanggan, macam mana kita nak bantu digitalkan. So tak perlu lagi nak isi maklumat pelanggan melalui Excel ke ataupun guna buku lagi kan. So bila kita ada simpan maklumat pelanggan kita secara digital, macam mana kita nak bantu workshop menggunakan database untuk tingkatkan lagi servis. Kemudian kita nak juga bantu
digitalkan macam nak record jualan dan pembelian ni, kita nak record secara dalam sistem lah. Kemudian bila kita dah simpan maklumat kenderaan pelanggan, macam mana kita nak tingkatkan servis selepas jualan. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut macam mana kita nak tahu pelanggan kita ni kategori yang macam mana. Right. Seterusnya, selamat datang kepada Brothers Performance Tower. Mungkin tuan boleh kongsikan di ruangan komen nama tuan dan juga workshop di mana, supaya nanti boleh share juga Facebook link juga, Facebook page, nanti saya akan follow selepas sesi live kita malam ni. Right. Seterusnya, apa yang saya akan tunjuk ke demo sebentar lagi ialah record transaksi, quotation. Macam mana kita nak buat quotation. Yang ni quotation untuk buat deposit ke apa ke, saya akan tunjuk kat sini. Kemudian selepas quotation, macam mana kita nak buat quotation yang mudah, kita juga ada record transaksi, maksudnya inspection form lah. Bila kita dah buat quotation, kita dah ready nak buat service, kita boleh juga set estimated time of service ni. So estimated time of service ni lebih pada pelanggan aplikasi Surf. Saya akan terangkan lebih lanjut kejap lagi. Saya akan tunjuk demo Surf app sekali. Kemudian boleh assign mechanic to job. So bila ada return job, kita tahu staff mana yang buat, dan of course kita boleh tingkatkan servis kita lah. Seterusnya adalah fill in inspection form. So inspection form ni di job sheet. Jadi kita ada sediakan 23 basic point di mana kita ada untuk interior, exterior, under vehicle, tire dan under hood. So kalau nampak kat sini, dia car health. So lepas kita lengkapkan payment menggunakan sistem workshop management system Surf ni, car health punya record tu kita ada senarai dekat dalam, dia tersimpan lah dalam sistem pengurusan bengkel ni. Jadi kalau tengok kat sini ada warna hijau ni, so 5 kita panggil 5 bintang lah. So 5 ni menunjukkan keadaan parts tu dalam keadaan yang perfect lah. So seterusnya light interior, wiper. So bila kita letak 4 star ke 3 star ataupun 2 star ni, maksudnya next time bila dia datang servis, kita boleh tahu dah part-parts ni yang kita perlu tukar lah. Right. Seterusnya tuan dan puan juga boleh letak apa recommended service bila kita record inspection sheet juga. Nanti saya akan tunjukkan demo macam mana rupa sistem Surf ni lah. Right. Seterusnya dah temu janji. Macam mana nak buat temu janji. So temu janji ni buat masa sekarang, tuan dan puan boleh record temu janji ni, maksudnya pelanggan yang buat temu janji melalui Surf apps lah. Ini pun saya akan tunjuk demo sekejap lagi. Right. Seterusnya adalah record jualan dan pembelian. So macam mana nak record kita punya pembelian ni. So dekat dalam workshop management system ada satu feature dipanggil expenses. So bawah expenses tu kita boleh record kalau kita punya pembelian daripada supplier, kita beli daripada supplier, kita boleh record kita punya apa benda yang kita beli daripada supplier, kemudian kita bayar bila, kita boleh simpan record purchasing ni. Seterusnya customer list ni. So customer list ni servis lepas jualan. Jadi bila tuan-tuan dah lengkapkan invoices, so segala invoices tu dia akan tersimpan dalam workshop management system, dan data pelanggan pula dia akan tersimpan dalam customer list. So dengan customer list ni, apa yang tuan dan puan boleh buat, kita boleh tengok sejarah dia datang dekat workshop kita berapa kali. Kemudian kita tahu daripada sebentar ya. Kemudian bila kita tengok dia punya sejarah, kita juga boleh tahu berapa banyak kemampuan dia untuk spend. Itu kita boleh tengok jugalah. Right. Kepada Cik Fakri Zakaria yang baru join, mungkin Cik Fakri boleh kongsikan nama Cik Fakri, workshop di mana, dan juga boleh share juga Facebook page, supaya nanti selepas sesi live kita malam ni, saya akan cuba tengok Facebook page tuan dan akan follow lah, like dan follow lah page tuan. Alright. So macam mana nak tengok pelanggan kita ni berapa kemampuan dia, saya akan tunjuk kejap lagi macam mana tuan dan puan boleh gunakan customer list ni untuk tahu kemampuan pelanggan kita. Right. Seterusnya. So tadi saya dah ceritakan pasal workshop management system Surf. Kita nak terangkan pula sebab kita ada sediakan 2 produk, iaitu satu workshop management system Surf. Kedua ialah bila tuan dah lengkapkan workshop profile dalam workshop management system Surf, workshop tuan akan tersenarai dalam Surf apps. So ini
ni ada 4 contoh yang saya sediakan di mana ini workshop ni dia dah lengkapkan dia punya profil dan ini daripada mata pelanggan macam mana workshop tuan-tuan akan nampak dalam Surf Apps. So kita ada Desi Paradise Auto Teknik, COC Auto dan juga Lumiere Motorsport lah. So dekat sini pelanggan boleh scan QR code. Macam mana fungsi QR code saya akan tunjuk kejap lagi. Boleh set appointment, boleh pilih reason, boleh call direct daripada sini dan navigate. Maksudnya bila tuan dah setting kat mana workshop tuan, jadi bila pelanggan tekan je navigate, dia boleh terus direct ke macam Waze lah, ke workshop tuan lah. Kemudian kat bawah ni boleh cerita sikit apa kepakaran tuan dan puan, lepas tu apa kemudahan yang ada di workshop. So ini macam mana pelanggan akan nampak workshop tuan-tuan melalui aplikasi Surf. Right. Okay. So malam ni macam saya cakap tadi, pertama sekali saya cerita sikit pasal Surf, mungkin sedikit info ringkas lah pasal Surf. Kemudian saya akan tunjukkan demo. So sekarang ni saya akan stop share kejap, saya akan terus direct ke screen seterusnya. Bentar ya. Right. So sebelum saya sambung, mungkin tuan dan puan boleh kongsi, nampak tak screen saya sekarang ni? Maksudnya nampak dashboard Surf ni. Nampak tak? Nak komen boleh? Nak bercakap pun boleh. Okey, tak apa. Nampak, right. Cantik. Terima kasih Cik Arif. Right. Jadi kepada tuan-tuan yang baru join malam ni, macam mana kita nak access Surf system ni, kita perlu buka Google Chrome melalui komputer kita ataupun tablet. So untuk sekarang, untuk the best performance, optimal performance untuk pakai Surf system, perlu pakai tablet ataupun laptop dan komputer lah. So pertama sekali masuk Google Chrome, kemudian masukkan link ni nav.surf.my/merchant/hash/login. Kemudian masukkan username dan password sama ada yang admin kami sediakan ataupun yang tuan sendiri login, sebab tuan dapat register dekat sini kan, so dia automatic tuan dapat username tuan dan juga password tuan lah. Seterusnya sign in. So bila first dia sign in, ini apa yang tuan-tuan akan nampak. Ini dashboard Surf lah. Okay. Kalau tuan-tuan ada persoalan semasa saya buat live ni, tuan-tuan boleh je bertanya dekat ruangan chat tu. Nanti di hujung sesi saya akan cuba bertanya, jawablah apa soalan daripada tuan-tuan. Right. So bila tuan-tuan dah masuk je dashboard Surf ni, langkah pertama ialah tuan kena pergi kat bahagian workshop. So dah masuk, pergi ke workshop, seterusnya tekan profile. Alright, bila tekan profile ni, okay, bahagian profile ni, kenapa tuan dan puan, apa yang tuan dan puan perlu buat dekat workshop profile? Okay, yang pertama, tuan dan puan perlu lengkapkan logo, banner, butiran-butiran workshop, apa specialized, apa kereta, apa yang utama tuan-tuan buat, lepas tu kategori apa yang tuan-tuan buat, lepas tu bank details, amenities, business hour. So bila tuan-tuan dah lengkapkan workshop profile ni, yang pertama nanti bila tuan-tuan nak issue quotation ataupun invoices, maklumat tu lengkap dan maklumat tu akan semuanya akan tersenarai dalam invoices. Logo ni pun akan tersenarai dekat invoices dan quotation tu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dah lengkap saja profile ini, barulah workshop tuan-tuan akan tersenarai dalam Surf Apps. Okay. Jadi pelanggan tuan dan puan bolehlah mula mencari workshop tuan dan puan bila diorang search dekat dalam Surf Apps. Contohnya macam kita tahu malam ni ada daripada Tawau, daripada Tawau. Jadi workshop Brother Performance. Jadi pelanggan workshop Brother Performance akan dapat jumpalah workshop tuan dalam Surf Apps, right? Okay. Yang kategori tu, mungkin saya ada baca soalan daripada Cik Arif. Yang kategori tu memang 3 jenis je ke? Boleh letak kat situ? Yes, untuk sekarang kita limitkan kepada 3 sebab dia specialized in. So maksudnya kategori, maksudnya kereta apa yang
Tuan pakar lah untuk sekarang. Tapi saya sedia maklum pasal itu. Kita akan info balik kepada Tuan bila ada perubahan, sebab kita tahu ada workshop yang dia terbuka, dia boleh buat semua jenis kenderaan. Yang itu saya akan update dalam masa terdekat nanti. Right. So Tuan dan Puan perlu lengkapkan bahagian logo dan banner ni. Jadi bila dah lengkap apa ni banner ni, barulah akan tersenarai dalam Surf Apps. Nanti saya akan tunjukkan di hujung sesi nanti macam mana workshop Tuan dan Puan akan nampak dalam aplikasi Surf menggunakan smartphone lah. Saya akan tunjukkan juga. Right. Seterusnya, bila kita dah lengkapkan profil, kita perlu juga lengkapkan bahagian add new staff ni. Kalau tuan-tuan ada dua orang staff ke, 3 orang staff ke, Tuan dan Puan perlu lengkapkan, perlu add staff tuan-tuan dalam bahagian staff ni. Right. Macam mana nak add? So ini Tuan perlu tekan add new staff, masukkan nama kita punya workshop, mekanik kita, kita masukkan nama mekanik kita, nombor telefon dia, role dia apa, supervisor ke, mekanik ke, apa kepakaran dia. Contohnya dia pandai buat overhaul ke apa ke, buat kepakaran kat sini. Kemudian perlu masukkan email dan juga email ni guna email kami cadangkan email personal staff lah. Kemudian password dan password ni confirm lah. Kenapa ada email dan password ni? Untuk sekarang Tuan perlu biasakan dulu macam mana nak pakai sistem Surf ni. Kemudian nanti kita akan createkan juga satu account untuk staff ni menggunakan email dia dan password dia, supaya nanti nak buat job sheet ataupun inspection form dan juga next recommended service, mereka yang akan lengkapkan inspection sheet dan juga recommended service ni. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut kejap lagi macam mana bahagian mana yang staff kita perlu buat. Tapi yang ini saya akan terangkan lebih lanjut kejap lagi. Alright. So yang pertama, kalau kita kalau tuan-tuan boleh nampak kat sini ada beberapa staff yang saya dah lengkapkan. Jadi kalau saya tekan dia dekat bahagian view ni, kita boleh nampak ini staff baru. Contohnya Hafiz Azali. Kita nampak kat sini ada kerja-kerja yang masih lagi pending, ada kerja-kerja yang dah complete. So kalau dia dah lengkap kerja, tuan boleh update dia punya status daripada pending pada completed. So kerja tu akan masuk ke bahagian completed lah. So ini apa yang kita boleh tengok lah, kerja apa yang dia buat bulan tu, bulan 6 apa kerja ni buat, bulan 7 apa kerja ni buat. So nanti saya akan terangkan lebih lanjut masa kita masuk ke bahagian invoices. Right. Kita dah cakap pasal profile, kita dah cakap pasal staff. Okay. Seterusnya kita nak cerita pasal macam mana kita nak, langkah pertama macam mana kita nak mudahkan quotation ataupun invoices ni. So yang pertama, kita perlu pergi ke bahagian services. Di bawah product dan services ada services. So bila kita tekan services, dekat sini tuan-tuan boleh lengkapkan servis apa yang tuan-tuan sediakan di workshop. Sebagai contoh, ada servis untuk tukar oil filter, ada nak tukar minyak hitam, minyak enjin, kemudian ada draft shaft ke apa ke, letakkan sekali harga yang bersama dengan markup. Okay. Kalau tuan nak asingkan markup ni dengan labor charges, boleh juga ikut pada tuan. Mungkin tuan boleh tambah satu lagi kat sini untuk labor macam mana. So apa yang saya buat kat sini, saya markupkan bersama dengan harga. Kemudian untuk lengkapkan servis ni ada dua cara. Yang pertama, tuan-tuan boleh tekan add product dan services. Dekat sini boleh masukkan item name, description dan juga item price berapa. Kalau kat sini ialah masukkan satu persatu lah. Kemudian kalau nak cepat lagi, tuan dan puan boleh upload di Excel lah. Sebagai contoh, saya akan buat satu demo kat sini. Remove all dulu. Kemudian saya dah sediakan satu Excel file. Contohnya ni, saya akan buka sekejap. Saya akan tunjuk. Right. So ini apa yang tuan-tuan perlu buat lah. So letak name, description dan juga price. Okay. Jadi masukkan item name tu apa, kemudian oil filter, description ni apa, oil filter ke apa ke kan. Kemudian harga RM18 ke apa ke. Alright. Lepas tu make sure semua list ni tak ada ruangan kosong. Kalau ada ruangan kosong macam ni, nak upload nanti dia ada masalah. Okay. Kalau kita lengkapkan semua ruang, kita tekan save, kemudian kita upload. Contoh saya buat sini, open, dia akan auto upload. So kalau kita ada 1000 services, dia akan jadi 1000 kat sini lah. Okay.
So itu dua cara lah. Kemudian kalau kita nak, kita dah upload, kita download pun boleh juga. Mungkin kita nak tambah ke apa tu kan, boleh tekan download as well. Alright, itu langkah pertama macam mana kita nak mudahkan quotation. Nanti saya akan sambung lebih lanjut kejap lagi. Right, kita pergi balik sedikit ke bahagian reason. Okay, reason ni, kenapa tuan-tuan perlu lengkapkan bahagian reason ni? Bila pelanggan tuan-tuan dia nak buat booking atau appointment ataupun untuk booking dan appointment lah, dia orang boleh sebelum dia orang datang ke nak buat appointment tu, sebelum dia orang datang ke workshop, dia orang boleh buat appointment dan booking. So dia orang boleh pilih sebab apa dia orang nak datang. Kalau dia orang nak datang nak tukar tayar ke, nak buat tayar and balancing ke, dia orang boleh pilih reason ni dalam aplikasi Surf tu, dan booking tu akan masuk dalam kalender workshop management system, dan tu boleh nampak sebab apa dia nak datang. Dia nak datang tu untuk servis apa. Kalau dia tak letak apa-apa reason, dia orang boleh je biar kosong pun boleh juga, tak ada masalah. Supaya nanti dia datang untuk booking, tuan boleh ni lah, tengoklah kereta dia macam mana kan. Alright, okay. Kita dah cerita pasal bahagian reason dan services. Kemudian kita nak tunjukkan macam mana tuan-tuan boleh record invoices guna workshop management system ni. So untuk record invoices ni, dia ada 3 cara. So 2 cara ni, satu cara ialah untuk customer yang walk in, yang masuk kan. So itu terus kita boleh masukkan lah. Yang kedua, booking lah. Okay, booking ni kalau dia orang booking seminggu awal ke 2-3 hari awal ke, ataupun dia orang just walk in dekat workshop, dia orang terus just scan QR code. So kalau tengok dekat bahagian profile ni, okay, ada QR code ni. Jadi apa benda yang QR code ni punya speciality, bila tuan-tuan punya pelanggan, dia orang dah isikan maklumat kereta mereka dalam aplikasi Surf, dia orang datang je workshop tuan-tuan, minta je pelanggan tuan untuk scan QR code, tuan-tuan terus boleh buat quotation. Tak perlu dah minta maklumat info tentang pelanggan lah. Jadi malam ni saya nak tunjuk dua-dua sekali. Macam mana nak buat manual dan juga macam mana nak buat yang pakai QR code ni. Right. Yang pertama, untuk manual customer, apa yang tuan-tuan perlu buat ialah tekan add new request. Okay, tekan add new request, kemudian masukkan nombor plate pelanggan. Okay. Sebelum saya nak tunjuk yang tu, saya nak tunjukkan satu contoh. Kalau pelanggan kita pernah datang, dia datang 6 bulan lepas, kemudian dia datang sekali lagi kan, bulan 10, hari tu dia datang bulan 4 katakan. Jadi tuan masukkan je nombor plate dia pelanggan tuan ni, tekan je search, okay, terus boleh buat invoicing. So tak perlu lagi nak masukkan maklumat dia lah, terus boleh buat invoicing. So ini kalau pelanggan tu datang kali kedua. Okay. Kalau dia first time datang, okay, saya delete dulu. Kalau dia first time datang, apa yang tuan-tuan boleh buat ialah tekan dekat add new request, kemudian masukkan nombor plate. Contoh saya nak ambil contoh MBS lah. MBS 1290 sebagai contoh. Saya tekan find. Lepas tu, kenapa ada button find tu? Kalau pelanggan kita dah pernah datang, kalau dia datang kali kedua, kita tekan je find tu, kita terus boleh buat quotation. Kalau dia first time, kita perlu buat proses satu persatu lah. Right. Kemudian kita masukkan nombor telefon pelanggan. Sebagai contoh, saya buat sini 7777. Right. Kita tekan find. Right. Seterusnya, right. Okay, kita masukkan maklumat pelanggan kita, contohnya Razali Bukhari. Contohnya lah. Contohnya. Kemudian email ni optional. Okay, kenapa email ni penting? Okay. Kalau tuan-tuan biasa buat marketing kan, kalau di Facebook ke, pakai email ke, email ni akan menjadi salah satu cara untuk tuan-tuan approach balik pelanggan tuan-tuan. Kalau pakai email, kalau di Facebook maksudnya pelanggan-pelanggan tuan yang tuan kumpul email ni, contohnya dah ada 10,000 pelanggan kan. So tuan-tuan bila buat Facebook, marketing dekat Facebook, boleh pakai je database pelanggan email ni untuk kita targeted. So kita ada sesuatu servis, kita target pada pelanggan. Itu kenapa kita ada rational ada tambah email lah. Tapi kalau tuan-tuan perlu, tapi email ni optional, tuan boleh isi, nak tinggal pun boleh, tak ada masalah. Kemudian untuk contoh hal ini saya nak ambil contohnya kita nak ambil kereta Proton Saga lah. Okay. Okay, contohnya kita ambil Proton Saga.
Kemudian kita ambil berapa sisi dia. Okey, untuk year ni, sekarang ni tuan-tuan boleh estimate je bila kereta tu dikeluarkan. Okey, contohnya saya ambil 2014 lah sebagai contoh. Tekan automatic, kemudian atau manual, boleh pilih mana-mana, boleh pilih mana-mana, tekan automatic lah. So save, right. Okay, so bila dah masukkan maklumat pelanggan tu, kalau tersilap masuk maklumat pelanggan, kita boleh tekan edit details. Tekan edit details, kita boleh masukkan, tukar nama dia, contohnya nama dia bukan Bukhari, Bukhiri contohnya. Kalau itu silap, tambah. Tapi kalau nak tiba-tiba nak tambah email ke ataupun nak tukar nombor telefon ke, boleh juga tambah telefon 78, daripada 77 jadi 78, kemudian kita save changes. So dia tukarlah ke sini lah. Okay, kemudian untuk quotation, okay, tadi saya sebut macam mana kita nak mudah quotation, kita perlu lengkapkan bahagian services ni. Jadi bila kita dah lengkapkan bahagian services, kita nak lengkapkan quotation ni, tekan je dekat sini. Okay, dah ada senarai ni. Jadi untuk malam ni contoh, Proton Saga, kita pilih je. Bila tulis Saga je, segala nama servis kita yang berkaitan dengan Saga, dia akan keluar kat sini. So contohnya saya ambil steering boot lah. Ini contoh malam ni contoh. Okay, contohnya Saga lagi. Mungkin nak tukar apa lagi? Absorber link tu kan? Right, contoh lagi. Kemudian contohnya ada dalam list servis kita tak ada yang tersenarai dalam tu kan. Kita boleh tambah secara manual, contohnya tukar tayar sekali, new tayar sekali. Kemudian letaklah dia punya size kan, contohnya 195. Di kod-kod sini. Mungkin A15 bagi contoh lah. Kan? Bagi contoh. So contohnya tayar dia tukar 14 sekali. Okay. So 175. Okay. Kalau ada servis lain, contohnya balancing ke, alignment, contohlah kan. Okay. Kalau apa ni kita sediakan alignment ni FOC, kita biarkanlah kosong kat sini. So ini contoh je. Okay. Kalau tuan-tuan buat servis yang besar, servis yang kita panggil heavy kan, maksudnya overhaul ke apa kan, kalau harga dia tinggi, sudah tentu kita nak ambil deposit kan. Kalau nak letak deposit, kita boleh record kat sini. So malam ni contoh saya letak je record kat sini, deposit. Kemudian kategori kita boleh pilih, maksudnya kita punya servis kategori apa. Kalau kita buat aircon lah. Kalau kita buat tayar lah. Kalau repair and maintenance, kita repair and maintenance lah. So tuan-tuan boleh save quotation. Okay, bila dah save quotation, tuan-tuan masih lagi boleh edit sebenarnya. Tekan kat sini edit. Lepas tu edit dekat ruangan sini. Kemudian kalau dah edit, save lah. Okay, set estimated time ni dia lebih kepada pelanggan yang menggunakan aplikasi surf. Tapi saya akan isi je. Kalau tuan-tuan nak biarkan pun boleh, tapi saya isi je untuk contoh malam ni. Right, 2 jam lah. Ni kenapa 2 jam ni? Nanti saya akan tunjuk lebih lanjut kejap lagi. Right. Lepas tu siapa nak buat kerja ni? Contohnya yang buat kerja kita tekan Arif Aiman lah. Okay, kita save mekanik. Right. So lepas tu last kali, okay, dah bahagian sampai dah bahagian 1, 2, 3 ni, of course lah kita boleh proceed buat servis lah. Okay. Sebelum kita pergi ke bahagian inspection form, tuan-tuan boleh nampak kat sini. Dekat sini ada beberapa servis, ada 6 servis dekat sini. Request, quote, accept, service. So sekarang ni kita tengah bahagian servis lah. So servis tengah jalankan. Okay, kalau nak print quotation boleh tekan kat sini. Print quotation. Kemudian okay, quotation ni ini quotation yang kita boleh print lah. So sebagai contoh saya nak save sebagai PDF dulu. Okay, ini ialah quotation. Okay. So quotation ni boleh nampak dekat desktop ni. Sekejap ya. Saya buka quotation sekejap. Minta maaf. Okay. Saya tekan. Right. So ini quotationnya. Apa yang ada kat quotation punya maklumat kat quotation ni, nama workshop kita, logo workshop kita, alamat, ni alamat So ini nombor telefon, kemudian nombor SSM kita dan beberapa details lain. So ini quotation kita lah. Okay. So bila customer kita setuju dengan quotation kita, of course baru kita boleh proceed buat servis kan. Right. Sebentar ya. Right. Kita sambung balik ke
Kita sambung balik ke bahagian apa ni, ke WMS kita, right? So kalau servis tu dah siap, okey, okey sebentar tu saya nak tunjuk macam mana kita boleh pergi ke bahagian ni. Okay. So kalau tuan-tuan boleh tekan balik kat bahagian request tadi, kan tadi kita tekan dekat sini kan, add new request kan. Okay. So kita nampak kat sini, okay, ini maksudnya kita tengah buat servis. Okay. Okay, hijau ni ada nampak tak accepted. So kalau dah payment dah complete, baru dia pergi dekat bahagian, dia akan pergi tukar status kepada payment complete. So macam ni kita nak access balik kita punya servis tadi untuk kita record inspection sheet kat sini, tekan view. Okay, tekan view. Okay, ini inspection form. So inspection form ni apa yang ada, ini yang tuan-tuan boleh record lah. So untuk current mileage, next service mileage, VIN number. Okay, so VIN number dengan road tax expiry date ni optional. Tuan-tuan boleh letak je not available. Okay, ini pun boleh tinggal je road tax expiry. Okay, untuk mileage ni tuan-tuan perlu record. Okay, sebagai contoh saya letak 30,000 lah sebagai contoh je. Right, kemudian next service ni dia sangat penting sebab macam mana tuan-tuan nak follow up dengan pelanggan kita kan. So bila kita tarikh yang kita perlu follow up dengan pelanggan kita. So kita boleh set, let's say sekarang bulan 10, bulan 1 lah saya anggarkan. Okay, ini bergantung kepada workshop lah, keselesaan workshop. Tapi sangat penting kita isi supaya bila sebelum sampai tarikh tu kita boleh call dia untuk next service lah kalau dia berminat. Alright, seterusnya kita perlu isi inspection sheet. So inspection sheet ni kita ada sediakan 23 basic point. So basic part. So okay, tuan-tuan yang baru join, kalau ada soalan masa saya terangkan ni, boleh je bertanya, nanti saya akan cuba jawab di hujung sesi nanti. Right? Okay, so kita boleh record. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5. So maksudnya 3 ni pertengahan, kalau 1 ni dia dah dan maksudnya perlu tukar lah kan. So ini sebenarnya record yang kita simpan ni, bila kita dah simpan segala record ni, next time dia datang, kita dah tahu dah kereta pelanggan kita tu keadaan dia macam mana. So sebab tu kita letak inspection sheet dekat ujung. So bila dah lengkap servis, dah check semua ni, kita boleh letak rating lah. Ni saya letak rating sebagai contoh je lah kan. Ada brake pad, ada brake line. Okay. So ini kita ada sediakan 23 basic part points. Ini saya letak rating sebagai contoh je. Okay, siapa yang perlu isi inspection sheet ni? Okay, untuk sekarang saya nak tuan-tuan biasakan diri dulu macam mana nak buat inspection sheet ni. Okay, so sekarang ni tuan-tuan boleh biasakan diri isi inspection sheet ni. Tetapi macam saya sebut tadi, di bahagian workshop tu kita ada staff kan. Okay, so dekat staff tu ada email dan juga password. Okay, so moving forward, okay, kita akan terangkan pada tuan-tuan macam mana kita akan createkan satu account untuk mekanik. So mekanik tuan-tuan yang akan lengkapkan inspection sheet ni. Dia orang yang akan letak rating. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 dia orang akan letakkan. Okay, kemudian untuk recommended service ni pun mekanik tuan-tuan juga yang akan lengkapkan. So untuk sekarang tuan-tuan perlu biasakan dulu untuk isi inspection sheet ni. Sebagai contoh, next recommended service mungkin nak letak apa? Mungkin nak tukar draft shaft ke, perlu tukar sport rim ke, contohlah kan. Nak tukar tayar baru ke, nak tukar kita panggil belting ke, sebagai contoh kan. So boleh letak harga juga kat sini. Contohnya mungkin 200, sport rim ni mungkin 100, mungkin 270, sebagai contoh lah kan. So ini pun 1.5 sebagai contoh. So apa yang kita isi kat sini, dia akan simpan dekat kita punya invoices. So sekarang tuan-tuan boleh simpan je save estimated cost. Kemudian bila dah lengkap semua butiran dekat sini, tuan-tuan terus tekan submit. Okey. Sekarang ni walaupun tuan-tuan dah lengkapkan inspection form, dekat quotation ni tuan-tuan masih lagi boleh edit. Okey, kalau ada servis tambahan kan. Tetapi kalau tuan-tuan dah buat pembayaran, dah record pembayaran, tuan-tuan tak boleh dah nak edit lah untuk sekarang. Okey.
Jadi sebelum kita buat pembayaran, status masih lagi print quotation. Tapi bila tuan-tuan buat rekod pembayaran, baru dia akan tukar kepada invoices. So sekarang ni untuk pembayaran, dia ada dua cara. Sekiranya pembayaran tu berlaku melalui aplikasi Surf, okay. So kita akan ada small charges lah melalui aplikasi Surf tu. Tapi kalau pelanggan tuan-tuan bayar guna terminal dekat workshop tuan-tuan ke ataupun transfer online ke bagi cash ke kan, tuan-tuan boleh record je dekat sini sebagai cash. So tuan-tuan boleh tekan pay with cash, button cash biru ni. Okay, tekan je, lepas tu record je berapa yang dia bayar. Kalau dia bayar cash contohnya 350. Okay. Dia tak bayar pakai bank, dia pakai tangan kan. So record je 350, so mark as paid. Okay. So sekarang ni okay. Tadi bila kita dah lengkap ke inspection form, so ini car health report. So bila kita isi je nombor telefon, nombor plate pelanggan kita ni dalam add new request next time, so data-data ni akan tersenarai dekat workshop pelanggan kita punya car health lah. So kita tahu kereta tu keadaan dia macam mana. Okay. So tuan-tuan boleh print invoice kat sini, sama juga macam quotation, cuma dia punya header tu dia dah jadi lain sebab kita dah isi servis apa yang kita buat, kemudian next recommended service apa benda kan. So saya letak satu contoh sini, saya nak tunjuk contoh invoice. Okay. Saya akan stop share, saya akan share screen. Tak ya. Okay. So ini invoice yang tuan-tuan dah lengkap. Tadi dekat sini quotation, so sekarang ni invoices. So butiran workshop kita dah lengkap kat sini sebab kita dah lengkapkan bahagian workshop profile tu. Itu langkah pertama yang tuan-tuan perlu buat lah. Masuk je Surf tu, punya dashboard, terus lengkapkan workshop profile. Right. Maklumat workshop kita ada sini, logo pun ada kat sini. Right, seterusnya servis apa yang kita buat tadi, ada deposit, dia record kat sini juga. Okay. Lepas tu next recommended service pun ada dekat bawah ni juga. Okay, boleh tambah ke sini. So itu ialah invoices yang tuan-tuan akan dapat lah. Okay. Okay, sebentar. Kita sambung balik dekat kita punya. Right. So itu cara untuk record kita punya maksudnya invoices lah. Maklumat pelanggan dan invoices melalui cara manual. Okay. Kalau cara automatic, okay, cara yang lebih mudah, okay, lebih mudah dia akan pakai ini. Sebentar ya, saya share screen terus. Right. Okay, saya akan buka satu apps. Okay. So ini kalau tengok belah kanan ni, okay, pertama saya akan pergi dekat bahagian request ni. Okay, sekarang ni jadual kita kosong kan? Okay, saya akan buka phone saya. Okay, lepas tu, okay, ini Surf. So app Surf ni, tuan-tuan boleh buka. Okay. Pelanggan tuan-tuan boleh lengkapkan, dia orang boleh lengkapkan dia punya maklumat kereta kat sini kat atas ni. Maksudnya dia orang boleh tekan add new vehicle kat sini. Jadi bila dia masukkan segala maklumat kereta dia orang kat sini, dia tekan drive in, service and repair, pilih kereta, sebagai contoh kereta ini, Saga tadi. Kemudian ini workshop yang ada di sekitar 50 km daripada tempat saya tinggal. So ini ada workshop yang ada sekitar saya lah. Okay. Okay. Right. Seterusnya saya akan contohnya bila dia buka tu dia akan jumpa workshop saya. Hafiz Vehicle Care kan. Sebentar ya. Right. So dia jumpa Hafiz Vehicle Care. Dia orang tadi saya dah buat reason, saya dah buat semua tu kan. So yang pertama, apa yang dia orang akan nampak ini, apa yang dia orang akan nampak. Apa kereta saya, workshop saya, apa yang saya punya kepakaran saya, address saya kat mana. Kemudian dia orang boleh buat appointment. So dia orang tekan appointment, kat sini dia orang boleh tulis apa-apa kat sini, contohnya ada bunyi dalam enjin. Sebagai contoh. Ini kalau dia tak tahulah sebab apa kan, dia boleh letak je apa-apa nota kat sini. Kalau dia orang ada reason, dia orang boleh pilih kat sini. Sebagai contoh, saya tak nak ambil reason. Kat sini reason tu, kenapa pentingnya letak reason ni, supaya
pelanggan kita tahu apa kepakaran yang kita boleh buat. Kalau kita boleh buat kereta tertentu, letak je Ford Ranger ke Cherry ke apa tu, boleh letak kat sini. Kemudian kita tekan next, pelanggan kita akan tekan next. Sorry. Okay, tekan engine noise sekali. Tekan next, right? So diorang pilih bila nak datang, contohnya 26 hari bulan, 10 pagi. Okay. So diorang tekan submit next, submit appointment. So appointment ni dia akan masuk dalam kita punya sebentar ya, kat sini. Nampak tak? Dia masuk dekat kita punya kalender ni. So kita tekan kalender kita ni, kita dah tahu dah. Dia nak datang sebab apa? Dia nak datang sebab tukar minyak enjin. Lepas tu ada bunyi dalam enjin. So kita boleh buka appointment ni dan kita nak accept boleh, kita nak decline pun boleh. Sebelum dia datang juga, kita dah ada data kereta dia. Okay. Sebab dia pernah datang ke workshop kita kan. Dan kita boleh tukar tarikh kita, nak tukar appointment tu bila ke apa ke kan. Contohnya untuk malam ni contoh, saya decline je lah. Okay, saya decline je untuk contoh malam ni. Holiday, contohnya decline. Okay, so bila kita decline, pelanggan kita pun akan nampak dalam apps tu ada perubahan. Contohnya tekan kat bahagian tracking, appointment decline. So okay, I understand. So delete. Itu macam mana booking boleh masuk ke dalam workshop management system tu. Kemudian untuk memudahkan lagi cara, bila pelanggan kita datang ke workshop kita, QR code ni kita terus je scan, kita sediakan dekat workshop kita. Kemudian bila pelanggan kita datang, diorang hanya perlu scan je QR code tu. So malam ni saya tunjuk contoh macam mana kita nak buat quotation tu lagi mudah. Kita scan je. Maksudnya melalui apps ni, tekan je scan QR code ni. Okey. Kita sekali lagi. Nampak tak ni? So saya point kepada ni. Oh, sorry. Tak nampak. So dekat sini kita boleh terus buat invoicing. Sebab dia dah masuk kat sini. Dia dah masuk requesting. So kita tekan view je. So maklumat pelanggan dah ada kat atas. Tak perlu dah isi satu persatu. Dan kita terus buat quotation. So itu yang cara paling mudah lah. Jadi pelanggan kita dah menggunakan aplikasi surf, scan je. So kita tak perlu dah isi maklumat butiran pasal pelanggan kita lah. Kita terus boleh buat invoicing. Okay. So saya dah sentuhkan pasal invoices tadi. Okay. Apa yang tuan-tuan boleh buat lagi ialah untuk record purchasing tuan-tuan. So untuk record purchasing tuan-tuan, boleh tekan kat sini. Add purchasing. Barang apa beli, nombor invoice apa, status dah bayar belum. Kemudian boleh record payment, pembayaran. Unit price ke, berapa kuantiti. Kan? So ini bila kita bayar. So ini tuan-tuan boleh record. Ini ada beberapa contoh yang saya sediakan. Ini saya dah bayar benda yang saya beli kan. Apa nombor invoice sini. Itu untuk apa ni, purchasing lah. Kemudian, okay. Tadi kita dah buat invoices. Okay, itu selingannya. Customer service. So bila kita dah isi invoices tadi, tuan-tuan boleh tengok sejarah pelanggan kita. Tadi kita dah buat satu record, Razali Bukhari kan yang baru tu kan. Tekan invoice, view invoice. So ini apa yang dibuat tadi lah. Kalau kita tekan view more, berapa kali dia datang workshop kita, baru sekali sebab dia baru servis tadi. Contohnya saya ambil satu contoh. Pelanggan yang dah kerap datang ke workshop kita, contohnya Rosina Muhammad ni, tekan je view more. Tuan-tuan akan nampak ke sini, ada dia datang 4 kali ke workshop kita. Dan kita boleh tahu berapa kemampuan dia spend dekat workshop kita. Macam mana? Tekan je view invoices. Okay, kita tengok sini. Okay, sekarang ni, dia pernah datang ke servis workshop kita, dia spend 220. Lagi, 602. Lagi, RM200 lebih kurang roughly. So kita tahu kemampuan dia untuk spend ialah antara 200 hingga 600. Kalau kita tahu dia tu spend 1,500 hingga 3,000, so kita tahu berapa banyak dia mampu spend. Contohnya dia mampu spend 3,000, so next time dia service, kita tahu dia kemampuan dia spend berapa banyak. Jadi dia datang, kita tahu berapa banyak dia mampu spend. Masa tu kita tengok kereta dia mana satu yang kita perlu tukar terus.
kita boleh cadang kat dia, kita boleh bagi tahu kat dia, oh ni parts dah nak rosak ni, perlu tukar ni, sebab kita dah tahu berapa banyak dia mampu spend. Kita tuan kita nak tukar semua benda ni, bajet dalam 2,000 boleh tak? So dia kata okey lah 2,000. So kita dah tahu, kita boleh tingkatkan sales lah melalui customer list ni. So itu yang saya nak tunjukkan malam ni. Kemudian tuan-tuan boleh juga tengok prestasi workshop. Contohnya boleh tengok revenue kat sini, customer visit makin banyak ke, transaction berapa banyak dalam 12 bulan, boleh tengok graf kat sini. Boleh juga print sales report, purchase report, customer report. So ini apa yang kami sediakan untuk tuan-tuan pakai sekarang. Okay, setakat yang saya explain malam ini, tuan-tuan yang bersama dengan kita malam ni, ada apa-apa soalan tak nak bertanya kepada saya? Kalau ada boleh bertanya. Kalau rasa macam banyak sangat ke apa ke, tak apa, tak ada masalah. Boleh je cuba dulu. Kemudian boleh contact saya lah kalau ada masalah. So video malam ni saya akan upload di YouTube supaya nanti tuan-tuan nak rujuk balik pun boleh, tak ada masalah. Right. Ada apa-apa soalan ke? Okey, tak apa. Saya akan mungkin kita dah hampir di penghujung. Saya akan sambung sedikit lagi slide. So tadi saya dah tunjukkan sedikit demo ringkas, demo macam nak gunakan sistem sini, nak record data ke apa semua tu kan, nak buat invoicing semua tu. Apa lagi yang kita ada? Okey. Untuk bulan 9 sampai hujung tahun ini, kita ada kolaborasi dengan Touch 'n Go. Di mana kalau pelanggan tuan-tuan buat servis menggunakan aplikasi Surf dan diorang spend minimum RM100.5, diorang mampu, diorang layak untuk dapat RM15 cashback daripada RM100.5 tu. So ni peluang untuk tuan-tuan, galakkan mereka untuk buat bayaran melalui aplikasi Surf, gunakan Touch 'n Go e-wallet, diorang akan dapat RM15 cashback. So ini masih lagi ongoing sampai hujung tahun ini. Kemudian, okey, mungkin sebab kita akan upload video ni ke YouTube, jadi kalau mereka yang berminat untuk berdaftar, boleh guna link ni. Right, seterusnya, kalau tuan-tuan dah biasa dengan sistem Surf, okey, dan dah menggunakan sistem Surf, kita akan bantu iklankan workshop tuan-tuan di Facebook kita. Sebab Facebook kita ada Facebook untuk pengguna, iaitu Facebook Surf My. Nanti tuan-tuan boleh search facebook.com/surfmy. Okay, saya akan kongsi dekat ruangan komen. Right. Mohon maaf, app ni akan ada apa-apa yuran tak? Tak ada. Tak ada apa-apa yuran. Tuan boleh pakai apps dan juga workshop management system percuma untuk dipakai. So kita bagi tuan-tuan pakai percuma. Right. Contohnya macam dekat Facebook sekarang ni, kita tengah iklankan untuk CEO CR2, itu workshop di Ipoh Perak. Dan sebelum ni kita ada juga iklankan untuk workshop di Kelantan, dan juga yang sebelah kanan ni ialah MZ Tire Specialist di Johor Bahru, Johor lah. So kita akan bantu iklankan untuk tuan-tuan. Right. Ada apa-apa soalan lagi tak? Selain daripada soalan daripada Encik tadi. Daripada Brother Performance Tawau. Ada apa-apa soalan tak? Boleh bertanya. Kalau tak ada persoalan, kita boleh je bertanya di WhatsApp nanti, tak ada masalah. Saya okey je. Kemudian untuk kontak saya, mungkin tuan-tuan nak kontak saya selepas ni, tapi tak tahu nak kontak macam mana. Yang pertama, untuk kontak saya, nombor telefon saya 017-642-3247, ataupun boleh je kontak di email saya hafiz@surf.my. Kalau ada persoalan, kalau nak tahu lebih lanjut, mungkin macam mana
kita nak ajar staff kita kan, boleh je contact saya, nanti kita akan arrange satu sesi one on one lah untuk bagi diorang biasa. ID saya tak dapat lagi tuan. Okey, kalau ID tak dapat lagi, saya akan bantulah Encik Fakri Zakaria. Encik Fakri Zakaria boleh kongsi tak nama workshop di mana? Betul. Nombor phone tuan tadi tu. Sekejap saya kongsi lagi. Oh, nama saya Hafiz Syukri Encik Fakri Zakaria boleh kongsi tak nama workshop? Nanti saya akan check dengan admin saya kenapa belum bagi lagi ID untuk Encik Fakri. My Auto Parts dan Workshop. Okey, saya akan ambil nota kat sini. My Auto Parts and Workshop. Nanti saya akan check. Kalau saya boleh bagi, saya akan bagi pagi besok lah. Direct lah. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kepada tuan-tuan yang join malam ni, saya ucapkan terima kasih sebab join sesi kita malam ni. Saya akan bila ada perkembangan terbaru, saya akan invite tuan-tuan lagi lah untuk terangkan lebih lanjut. Right, terima kasih. So kita jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Baik, terima kasih. Sama-sama semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Sama-sama.